أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina imana ahsanahum khuluqa wa altafahum bi ahli, atau kama qala, hadis sahih rawahu Tirmizi. Daripada isteri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sesungguhnya orang yang beriman itu yang mempunyai iman yang cukup sempurna, iaitulah orang yang baik akhlak dia, ahsanuhum khuluqa wa altafahum bi ahli, dan dia adalah orang yang cukup ambil berat tentang ahli keluarga dia. Yang ni Nabi SAW dia nak abang kat kita bahawasanya orang yang iman dia tu sempurna adalah orang yang akhlak dia elok. Nak tengok sama ada kawan ni iman dia tu sempurna ataupun tidak, tengok pada akhlak dia. Macam mana cara dia bercakap, macam mana cara dia bergaul, macam mana cara pakaian dia, macam mana cara dia duduk dalam masyarakat. Bila masyarakat tengok dia, orang akan kata dia ni orang bagus, dia ni cukup bagus. Jadi dia pun memang bagus. Jadi itu di antara iman yang sempurna, kata Nabi SAW. Satu lagi, sifat iman yang sempurna bagi orang-orang yang beriman ini adalah orang yang cukup ambil berat tentang ahli keluarga dia. Baik di sini adalah baik mengikut agama. Baik di sini adalah baik mengikut Islam. Dia ajak, dia kata baik-baiklah. Orang yang menjadikan diri dia sebagai pendinding kepada ahli keluarga dia, ni orang bagus. Agama nampak benda ni bagus. Walaupun dia bagi kasih sayang kepada anak dia, kepada isteri dia, kepada ahli keluarga dia, tapi dalam satu masa dia tidak mendinding ahli keluarga dia daripada api neraka, dia bukan dikira sebagai orang yang iman yang sempurna. Ada orang bagus, tuan-tuan sekalian, dengan anak dia bagus, dengan keluarga dia ni cukup bagus, adik-beradik apa semua bagus. Bila dengar sakit apa semua dia nanti turun pi, bagus dia ni, ambil berat. Dengar tang mana tak cukup makan, nanti dia pi hantar makanan pi rumah apa semua tu. Tapi dalam waktu yang sama, bukan itu saja Islam suruh jaga, bukan daripada luaran saja Islam suruh jaga. Islam suruh jaga juga daripada segi menghindarkan ahli keluarga daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menjerumuskan diri mereka daripada api neraka. Semua orang boleh buat, tuan-tuan sekalian. Yang kata kita ni nak bagi kasih sayang kepada anak boleh, bukan tak boleh. Tapi nak sayang anak kita daripada segi agama, nak pesan dia suruh semayang, nak pesan dia suruh tutup aurat, nak pesan dia suruh pergi mengaji, baca Quran dan sebagainya, yang ni tak ramai yang boleh buat. Nak suruh anak ni waktu maghrib ni kalau boleh sebelum pukul 7 hang mau ada di rumah dah.
Aku tak mau tengok muka hang duk ada kat tepi jalan lagi, kat tepi bendang, aku tak mau. Nak abang macam tu sikit punya berat. Dia sayang kat anak dia. Anak dia minta motor sebiji dia bagi, anak dia minta kereta dia bagi. Sayang, alhamdulillah, minta kasih sayang dia bagi. Tapi daripada segi situ tak nampak kesayangan yang ada pada diri dia. Jadi orang yang beriman ni apa tuan-tuan sekalian, iaitulah Nabi kata wa altafuhum bi ahlihi, iaitulah dia ni dia cukup lembut dengan ahli keluarga dia, tetapi apabila bertemu dengan hukum Tuhan dia akan gerai. Kalau benda ni tak boleh, agama tak bagi, aku tak ada kompromi dengan hang, walaupun hang anak aku sekalipun. Dan perkara ni jadi pada baginda Nabi SAW. Dia sayang kepada anak dia Fatimah, sehingga kan dia menyatakan, kalaulah Fatimah itu mencuri sekalipun, nescaya aku adalah orang yang akan potong tangan Fatimah. Pak nak potong tangan anak. Maka hadis yang pertama pada malam ni sebagai mukadimah kita baca, nak tengok, nak ukur iman kita ni tuan-tuan sekalian, bukan hanya bagi kasih sayang kepada ahli keluarga, tetapi juga kita menjadi pendinding kepada api neraka yang akan kena kepada mereka. Dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah." Atau kama qala, hadis rawahu Abu Daud. Kata Nabi SAW, Nabi kata, ana za'im. Za'im ni maksud dia, aku ni sebagai penjamin. Aku menjamin bi baitin, satu tempat tinggal, satu rumah di pinggir-pinggir syurga, fi rabadil jannah. Nabi kata, aku akan menjadi jaminan, aku jadi guarantor bahasa kita ni. Di antara aku dengan Allah Ta'ala, aku akan jadi guarantor, aku akan jadi orang tengah, aku akan jadi penjamin. Untuk aku nak bina, untuk Allah Ta'ala bina kepada hampa satu rumah yang dekat dengan syurga. Bagi siapa ni? Bagi orang yang tarakal mira'a wa in kana muhiqqa, orang yang boleh tinggal daripada duk bertengkar walaupun dia satu orang yang benar. Tuan-tuan, susah nak tinggal bertengkar ni. Kita sampai-sampai di masjid, orang duk maki kita, orang duk kata kat kita macam-macam. Satu benda yang bukan kerja kita, kita tak pernah buat pun. Dia berhenti-berhenti di masjid, dia kata dia ni duk jadi perosak dalam masyarakat. Kita tak tahu apa, baru habis bagi salam, ya tuan-tuan sekalian, keluar langkah-langkah masjid duk kena maki dah. Agak-agak waktu tu orang Sungai Kedak macam mana? Dia merasa lah buah siku kita duk asah lama lah. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata, aku jadi jaminan, aku menjadi penjamin kepada orang yang kena maki macam tu. Dia boleh duk urut dada, dia kata, aku tak orang peduli kat hang, biar pihak nak kata apa kat aku, yang pastinya aku bukan macam tu. Dia pun turun-turun, buh kasut, start mutu balik mengaji dak malam ni. Contoh-contoh lagu tu. Dia balik terus, tak kira lah hampa nak kata apa, hampa punya pasal, yang pastinya aku bukan macam mana yang hampa kata. Daripada aku duk bertengkar dengan hang, tak ada kerja punya duk bertengkar, aku balik. Orang yang macam ni, apa kata Nabi, tuan-tuan sekalian? Nabi kata, aku menjamin satu rumah untuk dia di pinggir-pinggir syurga. Allahu Akbar. Tuan-tuan nak apa lagi? Tapi nak tinggal pertengkaran tu payah. Kita baru nak gaya start mutu, lagi ada lagi langau kok kiri kanan duk main kat kita ni. Kata ni, haji tak lawan. Dia duk kata kat haji tu, saya cukup tak boleh haji. Dia main hak kawan ni. Hak kawan ni nak jadi perosak hak rumah hak Nabi nak buat tu. Dia ni duk jadi perosak nak bagi hancur rumah tu. Nabi baru gaya nak buat rumah nak bagi kat Syekh ni, sudah main satu orang duk main hasut kat belakang. Dia kata, haji kena pertahan. Dia kata, ni malu nama haji, orang duk hingat satu Sungai Kedak ni. Dia pun dan tutup balik suih motor, turun-turun pun terajang kawan tu. Tuan-tuan, apa rumah pun tak dapat. Dan kata Nabi SAW, Nabi kata, wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan.
Nabi kata, aku menjamin satu tempat, satu rumah bagi orang-orang dekat dengan syurga. Bagi siapa ni? Liman tarakal kadhib. Bagi satu orang yang boleh meninggalkan pembohongan. Dia boleh tinggal benda bohong. Walaupun benda bohong itu adalah mazihan. Walaupun benda bohong itu adalah melawak. Dia nak melawak dengan orang tapi nak cerita benda bohong. Turun-turun dia kata, hampa tak balik lagi, hujan nak main, dia mohong tu. Orang pakai dua gelak, kah, pakai dua gelak tuan sekalian. Dia kata, karut lah mohong macam ni. Dia kata, aku tinggal barang benda macam ni. Tinggal benda bohong tu tuan-tuan. Nabi kata apa? Aku bina kepada dia satu rumah dekat dengan syurga. Hei, kita tuan-tuan sekalian nak jadi kaki rabung ni, dia mau ada juga ni rempah ratus, mau ada juga hak sedap memohong orang tu. Dia kata baru ni, dia kata hang tak tengok kah waktu cuti sekolah ni jam ni, dia kata ni sampai ke juru pemohong. Padahal jam dekat penaga tu ya. Dia kata jam sampai duduk tambah benda. Memang benda tu nak bagi syok, nak bagi sedap cerita tuan-tuan sekalian. Tapi benda tu agama tak mau. Pasal apa? Walaupun benda tu melawak, tetapi benda tu adalah bohong. Agama tak mau duk cerita bohong ni. Agama tak mau duk ajak penganut dia jadi orang yang kaki pemohong. Pasal kalau dia duk biasa pemohong dah, sagi cerita hak lain, dia mesti tokok tambah juga. Agama tak mau macam tu. Jadi kalau dia boleh tinggal benda-benda bohong yang macam ni, Nabi kata apa? Aku jamin tempat dia di syurga. Iaitulah rumah satu yang akan dibina kepada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan kata Nabi SAW, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqah. Nabi kata, aku juga menjadi jaminan kepada mereka yang akhlak dia tu cantik. Hasanah, makna dia selalu duk perbaik akhlak dia. Dia bercakap dengan kawan ni duk berasa hati dengan dia, duk isuk-isuk dia duk jaga dah. Apa ayat dia nak bawa keluar, nak sembang dengan orang dia tak mau bagi orang terentak hati. Dia perbaik diri dia. Daripada hari ke hari, berdasarkan kepada umur dia lah. Makin berumur ni dia makin dekat dengan masjid, makin berumur ni dia makin duk tambah dah amalan sunat dia, makin berumur ni dia duk makin buat dah tahajud, makin berumur ni nak bagi sakit hati orang kurang dah. Orang yang macam ni, yang sentiasa perbaik diri dia, nak bagi jadi elok. Nabi kata, orang yang macam ni aku jadi penjamin kepada dia untuk dibinakan satu rumah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, dua hadis yang kita baca sebagai mukadimah pada malam ni. Nak abang apa kat kita? Nak abang suruh kita jadi orang bagus yang tu ya. Nabi mai kat kita, Nabi ajak kat kita nak bagi kita jadi orang bagus. Apabila kita jadi orang bagus, bukan atas dunia saja orang suka kat kita, malah di akhirat nanti akan ada ganjaran yang besar yang menanti kita, yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man laqiya akhahu almuslim bima yuhibbullah liyasurrahu bidzalik sarrahu Allah azza wa jalla yaumal qiyamah. Atau kama qala, hadis hasan rawahu Tabrani. Anas bin Malik dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, man laqiya akhahul muslim bima yuhibbullah liyasurrahu bidzalik. Barang siapa yang bertemu dengan saudara dia, dengan kawan-kawan dia yang sama-sama Islam, bila depa jumpa ni depa seronok, bila depa jumpa ni depa gembira. Kita jumpa kawan-kawan, kita salam, apa abang, sihat ke? Walaupun tadi dah berjumpa, dia kata alhamdulillah, kita seronok. Senyum, tuan-tuan sekalian. Bukan ada modal apa-apa, jumpa ni kita tegur, ulung tangan salam, tanya hang apa abang, okey ke malam ni, macam mana ke? Yang tu aja. Daripada duk tarik muka, dia buat muka 69, tak orang cakap dengan orang. Nabi habaq macam tu ya. Nabi kata siapa-siapa yang berjumpa dengan saudara dia sama-sama Islam, dia berjumpa, dia tarik dengan muka manis, dia berjumpa dengan bagi salam, dia berjumpa dengan dia huluk tangan apa semua, tanya apa habaq hang macam mana, okey tak okey. Yang tu aja modal dia. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala cukup gembira dengan perjumpaan dua orang ni. Tu dia tuan-tuan sekalian. Allah cukup gembira. Bukan takat Allah bergembira, maka
Kata Nabi, sarrahullahu azza wa jalla yaumal qiyamah. Hari kiamat ini dia akan digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa orang bagi salam, senyum, tanya apa abang? Cukup, yang tu aja. Sagi duk tambah, sagi duk sembang ke bendang ke apa, kira nak bergaduh, tak mau dah. Jumpa orang tanya macam mana anak sihat, alhamdulillah sihat apa semua. Cukup, yang tu cukup dah. Seronok dengar kata anak hang dah sihat apa semua, aku seronok, aku nak dengar yang tu ya. Cukup tuan-tuan sekalian. Tuhan duk tengok kita. Tuhan tengok, Tuhan gembira. Dan Tuhan kata apa? Kata Nabi SAW, kiamat nanti aku akan bagi depa ni bergembira ketika mana orang sedang bersedih di hari kiamat. Orang duk kelang kabut dengan amalan, duk kelang kabut dengan hutang keliling pinggang, duk kelang kabut dengan apa segalanya, api neraka duk meluak-luak nak bakar dia apa semua ni. Dia ni senyum, gembira, hati tenang tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal atas dunia dia telah menjalankan tugas dia selaku seorang Islam kepada saudara dia yang Islam. Oleh itu tuan-tuan sekalian, jadi orang bagus tak rugi. Nak abang yang tu aja. Jadi orang bagus cukup tak rugi. Orang yang akhlak baik adalah orang yang akhlak dia tu ditunjukkan kepada diri dia dan kepada orang lain juga akan menerima kebaikan daripada akhlak dia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberikan manfaat kepada kita insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan kita buka kitab Al-Yawaqid wal Jawahir fi Uqubati Ahli al-Kaba'ir. Kalau dalam kitab saya ni kita duduk dalam muka surat 7. Muka surat 7. Kita tuan-tuan sama kat muka surat 7 Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Tuan-tuan tengok dalam muka surat 7 tu dia kata apa di sini? Kata musannif, kata pengarang kitab ini, bermula orang yang meninggalkan semayang itu. Kalau dalam bahasa Arab dia kata at-tariku, orang yang meninggal, at-tariku fi salati dalam bahasa Arab. At-tariku tu kalau nak diterjemahkan dalam bahasa kita ni secara harfiah dia tu kita bermula ni dalam bahasa Arab disebut sebagai mubtadaun. Mubtada, siapa pernah mengaji bahasa Arab dia tahulah. Mubtada ni mana benda tu ada di hadapan. At-tariku, alif lam tu menunjukkan kata isim. Isim ni nama kepada orang yang meninggalkan semayang. Orang yang tinggalkan semayang disebut sebagai tarik. Tu beza tu. Tuan-tuan nak buat nama anak pun nak buat nama teringin lah ustaz, nak buat nama Tariq bin Ziyad. So, ada sahabat Nabi nama Tariq. Tapi dia pergi tulis dalam bahasa Arab dia pergi buat tarik. Tariku. Ta alif ra ka. Dia nak buat tarik. Tarik tu ta ra ya qaf. Kan yang tu Tariq tu sahabat. Nama sahabat tuan-tuan sekalian. Dia pergi buat nama Tarik. Tarik ni ta alif ra ka. Tarik. Ya, Tarik ni tinggal semayang. Bila tinggal semayang tak semayang budak tu. Tu nama tu kena betul-betul tuan-tuan sekalian. Kita nak panggil orang pun macam tu juga. Nak panggil orang pun kalau nama betul-betul nak panggil dalam bahasa Arab. Kita pun nama kita sendiri pun kalau orang panggil lebih kurang kita tegur. Panggil aku bagi elok-elok sikit. Kan nama hak bahasa Arab bunyi macam ni. Amboi dia kata Arab sangat hang ni. Iyalah kalau pergi tukang kita lahjah Arab ataupun makhraj huruf tu kalau kita silap disebut tuan-tuan sekalian, dia jadi hak lain. Macam ni lah tarik ni. Kita nak panggil tarik, tiba-tiba duk panggil tarik. Tarik tu maksud dia apa? Wahai peninggal semayang, kena 40 kali. Kena 50 kali duk robangan doa. Wahai peninggal semayang, tinggal semayang, tu yang dia tak main semayang di Sungai Kedah sampai ke hari ni tu. Pasal kita duk berdoa ayat tu. Tu nama tu sekalian. Orang tua-tua dulu cukup ni. Dalam bahasa Melayu tak kira lah nak tulis apa pun kan. Dapat anak tu dia bawa pi ke balai polis tu nak pi buat surat beranak apa semua tu bahasa Melayu dia takut tak tahu. Tu bahasa Melayu kita pelik lah ni. Tapi dalam bahasa Arab orang tua-tua tu cukup pakar. Dia cukup ni nak tulis nama anak dia tulis dalam bahasa Arab ni. Kan sebab depa pun dulu mengaji bahasa Arab. Kan surah abang apa tu bahasa Melayu ke bahasa Arab juga dulu ni. Bahasa Jawi tu. Baik. Jadi dia kata apa? Bermula orang yang meninggalkan semayang itu. Dalam bahasa Arab dia kata at-tarik. Orang yang meninggalkan semayang itu di dalam sehatnya. Dia nak main cerita.
Siapa yang meninggalkan semayang dalam sihatnya, tiada ditilik. Maknanya Tuhan tak tengok. Tiada ditilik oleh Allah Ta'ala dengan tilik rahmat. Tuhan tak peduli langsung kepada dia. Tuan-tuan, kalau hidup atas dunia ni Tuhan tak peduli, tuan-tuan, buat apa nak hidup atas dunia ni? Macam kita pergi rumah orang lah. Tu saya pergi rumah orang lah, pergi kenuri rumah orang. Kita pergi kenuri, tuan rumah lagu tak kenal kita pula. Kita lagu duduk salam dengan dia, envelope bibuh sampai RM10, silap bibuh. Tidak tebus RM1 je. Dia pun pipik, dia kata siapa dia tu? Siapa dia? Apa kawan dia? Dia tak apalah, pergi dah duduk, pergi makan apa yang patut. Dia pun kita duduk tengok dia, dia ni tak kenal aku betul. Kau sekolah rendah sekali dengan aku, lepas tu sekolah menengah sekali dengan aku, duduk kayuh gerek pergi sekolah sekali, tiba-tiba bila anak dia menikah aku, dia buat tak kenal. Agak-agak tuan-tuan boleh makan ke waktu tu? Tapi tengok cara ni macam 3 kali punya tambah. Lapang punya apa saya, dia tak peduli apa, dia tak kenal, janji perut aku lapang, aku balun makan apa semua, pergi salam dengan dia. Dia boleh duduk tanya, siapa dia? Tak duduk tanya siapa dia, tak siapa dia pula dengan kita. Kalau di tempat kenuri pun kita berasa tak syok pasal tuan rumah tak kenal. Apatah lagi di atas dunia yang kepunyaan Tuhan. Tuhan tak peduli. Hang nak hidup macam mana, hang punya pasal ya? Allah, yang ni yang paling takut tuan-tuan sekalian. Sebab kalau orang yang meninggalkan semayang dalam keadaan sihat, tuan-tuan, kita dalam keadaan sakit pun agama suruh semayang. Sakit macam mana pun agama suruh semayang. Tak boleh berdiri, agama suruh duduk. Tak boleh duduk, agama suruh berbaring. Tak boleh berbaring, agama suruh kita terlentang kaki kita pergi ke depan. Tak boleh cara lagu tu, agama suruh buat bahasa isyarat. Tak bolehlah guna tangan apa semua, agama suruh guna mata. Janji kena semayang juga. Mata pun tak boleh lagu duk keras, orang belah hantu raya lagu tu tak boleh nak ni dah. Tak apa kalau tak boleh, agama suruh semayang guna hati. Hati ada. Bila mai waktu semayang, penat semayang guna hati. Dengan hati pun tak boleh tuan sekalian. Dah hati tak boleh nak buat apa? Kambuh buang. Tu kasarlah sikit bahasa tu. Tapi makna dia apa? Semayang, tuan sekalian. Mana ada istilah tak ada semayang? Aku tak boleh semayang, tak payah semayang. Dah tak ada istilah macam tu. Kalau waktu sakit pun agama suruh semayang, apatah lagi waktu sihat. Bila waktu sihat dia tak semayang, Nabi SAW sebut tang ni, Nabi kata apa? Nabi kata tiada ditilik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tilik rahmat. Tuhan tak peduli, Tuhan tak bagi kasih sayang kepada dia. Tuan-tuan, kita hidup atas dunia memang mengharapkan kasih sayang dan barakah daripada Allah. Kita ada anak, tuan-tuan sekalian, nak bagi anak kita ada barakah, nak bagi anak kita tu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa untuk kita menunaikan sembahyang. Barulah anak tu boleh kenal kita. Anak tu boleh baik dengan kita. Anak tu bukan duk tunggu kematian kita, pasal ada rahmat Tuhan dalam tu. Tuan-tuan tak tengok anak-anak dia duduk di luar apa semua tu. Siapa nak jaga anak kita di luar yang tak semayang, anak kita yang duk bergaul di luar dengan siapa dia berkawan. Kita bukan dah boleh tengok dia. Tapi siapa yang nak jaga di luar tu? Allah Ta'ala. Yang tu ya. Kalau hang nak Allah Ta'ala jaga hang, hang pun jagalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana cara nak jaga Tuhan? Semayanglah. Itulah di antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ada harta benda, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan ada tanaman, ada bendang, ada dusun, apa semua tu. Tugas tuan-tuan pergi jumpa pertanian, pergi jumpa peladang, duk pergi ambil racun, apa semua, duk racun bendang. Nak jadi tak jadi, siapa yang bagi? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita pakai racun hak sama untuk bendang kita. Jiran kita pun pakai racun hak sama juga. Tapi pasal apa? Bendang kita kena bom, bendang dia tak kena. Bom lah ni kan. Bendang kita ni sipuk gondang mai sikit punya banyak. Bendang dia tak ada pun. Kita duk fikir, sama je aku pakai racun dengan dia ni. Cuma aku tambah pergi 1 baldi lagi je. Sepatutnya tak mai lah kat aku sipuk gondang ni. Pasal apa? Kat dia tak mai, kat aku mai. Siapa yang bagi rahmat? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan duk tengok di kedai mamak kan ada ayat. Ayat 1000 dinar kita duk baca. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Tuhan bagi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuhan akan bagi rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Mana nak sangka tuan-tuan sekalian? Maknanya kalau kita semayang, kalau kita sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rezeki Tuhan bagi. Hanya duk fikir bab rezeki. Pasal apa? Pasal Tuhan bagi kat hang. Kerja hang buat aja kerja hang. Hang buat bendang apa semua. Nak dapat banyak mana? Hang bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan duk pergi bawa buku padi, duk pergi hampuk atas meja pertanian. Pasal apa saya dapat sikit, kau ni dapat banyak. Takut lagi tokek tu tanya, you ada semayang? Tokek tu tanya jahanam kita.
Kita kata, you tak tahu semayang apa dah. You kena semayang baru padi dapat banyak. Mampu. Takkan nak panggil dia mengajak ganti saya apa? Muslimin dan muslimat antara rahmati Allah. Boleh faham tuan sekalian? Maknanya kalau sihat semayang, tak sihat bukan kena semayang, hak sihat ni tambah lagi lah. Ajak tuan-tuan sekalian. Apa nama Fadilah Kamsah, Datuk Fadilah Kamsah. Dia pernah buat survey dengan apa waktu ceramah dia apa semua responden dia pergi jumpa orang. Tuan-tuan tahu keputusan tu amat mengejutkan. Orang Malaysia saja lebih kurang dalam 86.2% tidak menunaikan solat. 86.2%. Tuan-tuan bayang berapa belas peratus hak semayang. Hak berapa belas peratus je hak semayang. Hak semayang tu pun tuan-tuan sekalian, hak duk main semayang ni. Hak berapa belas peratus hak semayang tu, hak betul-betul semayang berapa orang? Dalam hak betul-betul semayang tu, hak betul-betul semayang dan tidak buat benda-benda bungkar ni berapa orang? Berapa banyak orang hak semayang tuan-tuan sekalian? Nombor ekor duduk dalam bekik lagi sambil semayang pun. Nampak tak? Berapa ramai orang hak semayang tuan-tuan sekalian, tak ada nak habis wirid apa semua, duk maki orang dah kat belakang. Tu. Allahu Rabbi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Baik, dia kata apa? Jadi kita ambil yang tiba lah tuan-tuan sekalian. Main malam ni nak abang apa? Nak abang apa? Kita dengar-dengar macam ni balik tengok keluarga kita cukup. Jangan duk tuding jari kat orang. Tengok keluarga kita, balik rumah tengok, tanya orang perempuan kita hang semayang ke tak lagi? Dia kata semayang lah, dia kata. Alhamdulillah. Anak-anak kita macam mana? Anak-anak berpakat semayang lah cukup tuan-tuan. Alhamdulillah malam ni kira boleh bismillahirrahmanirrahim ya wa amun tu baca doa tu boleh lena panjang lah. Balik-balik dengan anak pun tak tahu semayang ke tak lagi, dengan orang perempuan pun duduk mengeliat depan TV lagi. Kita tak semayang, dia kata uzur apa 87 punya umur. Kita main pula, mampu kita ada pemohon kita macam tu. Baik, dan dia kata apa? Dan tiada diampuni akan dia. Siapa yang tak semayang memang tidak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Tentang macam Tuhan bagi nikmat kita macam-macam. Tuhan bagi nikmat kita, nikmat biji mata ni pun cukup tuan-tuan sekalian ni. Hak tuan-tuan yang tak pakai spek mata ni, nak dibandingkan dengan hak saya pakai spek mata. Saya lagi syok tak pakai spek mata, tapi nampak macam mana bila buka-buka tak nampak apa. Kan? Tak main Sungai Kedah tak pakai spek lah dia lajak pergi Pulau Mentajam. Orang kata Sungai Kedah apa Pulau Mentajam. Tuan-tuan nikmat tu. Allahu Rabbi. Tambah tuan-tuan hak tak pakai. Ni hak ni pun tak larang nak bayang ke Tuhan dah. Lepas tu tak semayang ke kita? Nak kira tu. Dengan tangan kita Tuhan bagi duk boleh bergerak apa semua. Dengan mulut kita ni masuk apa saja ni. Tak ada masalah ni. Makan tak ada masalah apa. Allah Ta'ala bagi nikmat dekat kita ni. Takkan kita nak semayang sikit teratur pun tu kita tak mau tuan-tuan sekalian. Yang ni yang Tuhan cukup marah ni. Baik. Jadi tidak akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dia kata apa? Dan menyeksakan baginya. Bagi orang-orang yang meninggalkan semayang, Tuhan nanti akan seksa. Dengan seksa yang amat-amat pedih. Seksa ni memang teruknya Tuhan bagi. Kita dah baca sebelum ni. Ada 15 seksa yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang sengaja meninggalkan semayang. Melainkan, dia ada istisna. Dia ada pengecualian. Melainkan, ia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia dah tak semayang lama apa semua. Bertaubat kepada Allah. Minta Allah Ta'ala bagi petunjuk dekat dia untuk dia menunaikan semayang balik. Lepas tu macam mana ustaz dengan semayang dia hak tinggal apa semua tu, dia qada lah pelan-pelan tuan-tuan sekalian. Qada pelan-pelan. Jangan nak qada semua, takut dia kena stroke mati gitu ya. Kan? Dia main satu semangat ni, dia balik daripada mana atau dia tinggal semayang pun dah lama dah, mai jumpa Tok Imam, saya kali ni saya nak kena semayang. Lepas tu hak semayang saya hak 20 tahun hak lepas hak tak semayang ni saya nak buat macam mana? Tok Imam kata tak apalah, qada pelan-pelan. Mana boleh qada pelan-pelan Tok Imam? Dia semangat. Dia kata, tak apa saya nak semayang, kena stroke. Kena stroke, mati terus lagu tu ya. Tak apalah matilah semayang. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula 10 orang daripada umatku yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas mereka pada hari kiamat. Ada 10 golongan di kalangan umat Nabi yang Allah Taala murka. Murka ni maksud apa tuan-tuan sekalian? Tuhan benci ya, Tuhan tak suka. Kita tuan-tuan sekalian hari kiamat ni siapa nak tolong kita? Siapa nak tolong kita hari kiamat tuan-tuan sekalian? Kan? Tuan-tuan kira hari kiamat lah, ribut mai tuan-tuan sekalian. Sungai Kedah ni tak kenal ikut ribut. Hak sebelum ni kena no, belah-belah apa nama? Belah-belah lok stang tu kena. Lah ni belah baling pula ayang duk naik apa semua tu. Depa kata angin waktu ribut mai tu, waktu duk angkat bumbung ni, di mulut ni keluar Allah ya.
Di mulut ni keluar Allah, tak ada siapa nak boleh tolong dah. Tak ada siapa nak boleh tolong pi pegang bumbung tarik tengok pi tempat lain, tak ada siapa dah. Bila mai angin ribut ni, dia mai dengan puting beliung apa semua ni, duk tengok-tengok, duk nampak mulut Allah. Allah, Allah, siapa nak tolong dah. Anak waktu tu pun dia tak paut dekat pak dia, bini pun dia tak paut dekat suami, pasal dia pun tahu kata paut suami dengan suami dia pasal lagi puting beliung dia angkat pita atas gunung derai ke tak mampu. Siapa nak boleh tolong tuan-tuan sekalian? Allah Ta'ala duk nampak Allah duk nampak. Waktu itulah dia pandai, azan pun pandai tuan-tuan sekalian. Nampak puting beliung Allahu Akbar, azan tuan-tuan sekalian. Yang tu baru Tuhan bagi sikit je atas dunia, tu puting beliung atas dunia hak duk main kat kita ni. Tambah hari kiamat ni tuan-tuan, tuan-tuan duk baca dah dalam surah An-Nazi'at, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qari'ah tuan-tuan. Tuhan duk sebut dah, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, hari tu manusia ni serupa dengan daun, wa takunul jibalu kal ihnil manfush, kan, yang jadi gunung ganang ni apa semua ni meletup tuan-tuan sekalian, nampak serupa dengan bulu-bulu tu. Nampak ni gunung, nampak dengan gunung bukit bendera, nampak meletup naik ni, ya Allah, nampak macam ringan ya, duduk baling batu apa semua ni. Waktu tu kelang kabut dah ni, duk kena goncang ni. Kita baca iza zulzilatil ardu zilzalaha, Allah Ta'ala goncang dunia, Allah kata goncang bumi kita ni, bergoncang dengan runtuh pi habis rumah, dengan pokok-pokok apa semua tumbang pi habis. Waktu tu siapa nak tolong kita tuan-tuan sekalian? Tak ada siapa boleh tolong, Tuhan aja. Sebab itulah kita hindarkan diri daripada mendapat kemurkaan Allah Ta'ala ketika mana hari kiamat. Dan kata Nabi Habaq, Nabi kata bermula 10 orang daripada umat aku yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas mereka itu pada hari kiamat, dan disuruhkan bawa dengan mereka itu kepada api neraka. Allah Ta'ala suruh malaikat ni heret mereka ni pergi ke api neraka, padahal sesungguhnya gugur daging muka mereka itu. Maksud gugur ni apa tuan-tuan sekalian? Duk kena heret daripada kaki, muka ni tersembam di tanah ni. Malaikat dia tak ada kasih can punya malaikat, memang tak ada berhati perut langsung malaikat ni, tak ada langsung hati perut. Dia pegang kaki kita tu, dia heret dengan muka ni duk tersembam di atas tanah ni, dengan ni kulit muka ni hancur terkeluar ni. Malaikat tarik ni, tarik lempak masuk api neraka, tarik lempak masuk api neraka. Pasal atas dunia hampa tak mau sangat nak sembamkan muka hampa ni di lantai untuk sujud kepada Allah. Mai hari kiamat ni malaikat sembamkan muka kita atas tanah ni sampai hancur pi habis kulit muka tuan-tuan sekalian. Berteriaklah kita, menangislah kita waktu tu, meraung kita waktu tu, siapa nak tolong dah. Dan maka sembah seorang sahabat. Sembah ni maksud dia sahabat mai jumpa Nabi, bukan duk pergi sembah Nabi serupa dengan kita duk sembah orang tu. Kan sekali tuan-tuan kata daripada duk pergi angkat tangan daulat tuanku ke apa kan, bukan macam tu. Tak ada duk sembah apa kan. Maksud dia tu dia pergi jumpa Nabi, sahabat ni. Sahabat mai kepada Nabi, sahabat tanya Nabi SAW, apa jua amal mereka itu ya Rasulullah, kan? Bila dah Nabi kata ada 10 di kalangan umat aku yang akan kena seksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala hari kiamat, lepas tu muka mereka nanti akan disembamkan di atas tanah, kena heret muka sampai gugur pi habis muka-muka, kulit-kulit muka apa semua ni. Sahabat dengar takutlah, ni sahabat Nabi. Tuan-tuan, kita ambil lah perangai sahabat Nabi ni. Perangai macam mana? Duk berasa diri mereka yang disebut tu sahabat Nabi tu. Kita hari ni pasal apa yang kita duk mengaji tapi tak berubah, duk mengaji duk macam tu juga pasal apa? Pasal kita duk dengar bila ustaz-ustaz duk buat contoh apa semua ni, tok guru buat contoh, kita duk tengok orang lain, bukan kita. Kan bila cerita bab tak semayang lah apa semua, dia tahu orang lain dia tu, padam muka dia tu mai biar ustaz rendah dia sikit. Duk fikir orang lain, kita tu. Bila kita duk sedar kata kita yang ustaz duk sebut, kita yang hadis Nabi duk tuju, kita yang tok guru duk baca hadis ni tuan-tuan, kita duk berasa macam tu, balik-balik duk fikir aku ni pun sembahyang tak apa nak baca kan ni. Kalau duk berasa macam tu, barulah ada berubah. Ni mengaji 30 tahun punya duk mengaji di Sungai Kedah ni, 80 tok guru pakat meninggal habis semua tinggal seorang tok guru kita duk mengaji tak meninggal lagi tuan-tuan sekalian. Kita pun tak idea apa daripada dulu duk mengaji tak idea apa. Pasal apa? Bila main-main lagu duk dengar ustaz ni nak kata kat siapa? Kena dah kawan tu. Duk dituduh orang lain, bukan kena kat kita. Boleh faham tuan sekalian? Nampak macam kasar malam ni ke apa kah? Pasal tinggal lama aku. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ni sahabat Nabi. Bila Nabi sebut macam tu, sahabat ni cukup takut. Tuan-tuan pernah dengar nasyid apa? Nasyid Sumayyah.
bukan nasyid Sumayyah, nasyid kumpulan Hijaz. Yang mana kumpulan Hijaz dia nasyid, dia kata ada kata-kata Sayyidina Umar. Umar kata apa? Semua akan masuk syurga kecuali dia, Umar kata. Dan aku takut dia itu adalah aku. Umar kata Nabi SAW sebut semua akan masuk dalam syurga kecuali dia, Nabi kata. Dan Umar kata apa? Umar kata aku khawatirkan dia itu adalah aku. Sayyidina Umar, tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan kenal Sayyidina Umar? Sayyidina Umar ni sahabat Nabi yang paling dekat. Dia ni pak mentua Nabi. Sehingga kan Nabi meletakkan dia ni antara 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga tanpa hisab. Al-Mubashirin bil Jannah. Mereka ni dapat khabar gembira syurga. Nabi sebut dah Umar hang syurga. Nabi sebut Sayyidina Abu Bakar hang syurga. Nabi sebut syurga. Nabi menjadi jaminan kepada mereka masuk syurga. Tiba-tiba Umar ni bila Nabi duk cerita kata ni semua bakal masuk syurga, seorang yang tak masuk syurga ni. Umar duk rasa, aku dah perasan dia tu. Sayyidina Umar, tuan-tuan sekalian. Ya Allah. Kita cucu Haji Umar ya. Duk rasa syurga dah. Subhanallah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Maka sahabat Nabi, dia tanya kepada Nabi SAW, amalan apa ni Rasulullah yang mereka buat sampai Tuhan murka ni? Maka sabda Nabi SAW, iaitulah seorang yang sudah lampau umur dia, orang yang sudah lampau 40 tahun, maka ia berzina. Tuan-tuan sekalian, umur tu atas 40 tahun dah, tapi jiwa muda tu duk ada lagi, nakai lagi. Kan? Kira pi ke pekan hari penaga tu, pi bukan nak beli apa balik pun, tapi nak pi tengok bini orang. Ada jenis macam tu ada. Dia kira berkawat daripada orang mula-mula buat turun raga buah tu, sampai orang sampai gulung wayar nak balik dah, duk ada lagi. Tok Haji ni beli apa? Tak ada duk beli apa pun. Satgi pi tang tu duk pi nyandang sebelah kedai duk sembang, tengok hang jual apa, jual lengkuih apa semua saja, pegang lengkuih 1 2, tak masuk dalam plastik pun. Dia boleh duk tawaf, tuan-tuan, yang kata pekan penaga tu, sambil duk tengok bini kawan tu teguk, kawan ni anak dara kawan ni dia teguk apa semua tu. Sifat tu dia ada lagi tu. Nakai tu ada lagi tu. Bukan ada kerja apa pun. Ada tak ada kau Sungai Kedah ni? Pasal tak ada saya sebut tu. Oh, ada jenis macam ni. Kita pun nakai juga. Kita pun duk perhati dia ni sampai tiap-tiap minggu punya duk ada. Kan duk tengok tak beli apa pun. Sebiji apa pun balik pun tak beli pun. Saja dia duk pergi tengok kawan tu, duk pergi sembang kawan ni. Lagu tu kerja dia tu. Habis masa lagu tu je. Balik-balik rumah bini tanya mana? Kata ikan nak beli, mana nak dan. Dia kata kopi tutup dah. Tutup apa pi awal tak sangka dah. Kasang malam ni. Tak ada siapa-siapa duk habang apa suruh balun, tak ada tu sekalian. Saja kita ambil yang tibar benda-benda macam ni. Ada jenis macam tu, dia tak boleh. Sebab tu tuan-tuan tengok yang kata nafsu ni, dia tak kira. Nafsu ni hang umur 60 pun nafsu umur 20. Hang umur 70 pun nafsu umur 20. Yang kata nafsu ni, nafsu tu mau, cuma kederat dia tak mampu, yang tu aja. Kalau kederat mampu tuan-tuan sekalian, buka kitab pun dah malam ni. Pasti ada tempat lihat bagus kita nak pergi. Allahu Rabbi. Belah mana dia kata belah Penang kita jugalah, tapi tu sebut lagi, tuan-tuan pergi cari pula. Dia ada tengah padang tu satu kedai, karaoke punya kedai untuk golongan-golongan veteran ada. Ada tuan-tuan yang duk pergi cari lagi, duk PM saya, ustaz abang tahu mana kata, kita pergi tengok sikit. Oh, tuan-tuan. Ada. Kedai tu kedai tengah bendang, tuan-tuan sekalian. Kedai tengah bendang, belah kita lah. Tapi terus cerita lah tahu mana. Saja abang kata belah kita, abang tuan-tuan rasa sikit tahu mana nak cari ni. Kan? Depa duk abang lah, abang. Saya pun tak pernah pergi. Tuan-tuan sekalian, pasal dia kata veteran, sebab saya bukan veteran. Jadi dengan depa kata, tuan-tuan sekalian, tongkat tak ada nak buang lagi, tak ada nak buka tongkat lagi, kepala duk goyang lah. Allah, ikarut sungguh kata ni. Kan, sampai ni batas ban tu, sampai kedai duduk di bawah, kedai tu dekat dengan bendang. Atas motor tu parking atas batas ban tu. Tak dan nak tolak tunjai tungkat, tak dan lagi, kepala duk goyang dah, lagu dangdut duk bunyi dah. Ya Allahu Akbar. Tengoklah saya kalau ada masa nak kena pergi cari, tengok ada orang Sungai Kedah pula seorang, punggah. Jadi tak usah ada buat panggil huduh macam tu. Sampai tak ada, dia tak tahu nak buat apa. Bila semang-semang dia buat, kata ada kedai tu ada kata. Kan? Polis turun pun nak kata apa, tak ada salah apa pun. Depa bukan minum ayam ketum apa semua. Dah ayam biasa lah, minum ayam sirap, ayam teh air, ayam tu aja. Tapi tang tu dia ada tarikan, dia tu lain macam.
Kan dia letak satu orang perempuan nang tu, hak perempuan tu pakai duk panggil abel ke semua. Tuan-tuan, kita belah Sungai Kedah orang panggil Tok Nyang, pipi turun sana orang panggil abel. Berasa pagang ni penuh langsung, ha? Kan padahal nganga mulut nampak sama dengan gua musang yang mulut kita ni, pipi tang tu orang panggil abel, nak minum apa abel, mampulah kita. Ya Allah. Karut sungguh. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tuan-tuan ambil yang iktibar, nah. Dia ada dalam hadis Nabi SAW berkenaan dengan umur 40 tahun ni tuan-tuan sekalian. Dalam suratul Ahqaf, umur 40 tahun ni. Jadi saya pun duk beringat jugalah bila sampai umur 40 tahun ni tuan-tuan sekalian, dia ada dua pandangan. Satu pandangan apa? Kita ni betul-betul matang umur 40 tahun, betul-betul matang lah tu. Hak umur sebelum 40 tahun ni bukan tak matang, tapi cerodong dah agak sikit. Tapi umur 40 tu dia dah ada semua dah. Maknanya dia dah matang dah waktu tu. Ini berdasarkan kepada ayat Al-Quran suratul Ahqaf ayat 15. Tuhan kata hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sanah. Tuhan kata. Dan sehinggalah dia telah dewasa dan telah sampai umur 40 tahun. Itu cerita umur 40 tahun. Kan? Itu satu pandangan. Yang kedua ni tuan-tuan, ada pandangan ulama kata apa? Kalau umur 40 tahun tak berubah, maka susah untuk dia nak berubah umur yang ke atas tu. Yang tu dia takut tu. Kalau umur 40 tahun kaki tak boleh nak jejak ke masjid lagi, jangan duk harap umur 60 tahun boleh duk mai. Mai boleh tuan-tuan sekalian, tapi mai duk dalam keranda yang tu ya, orang tarik mai. Yang ni kita takut ni. Tuan-tuan ada depan saya ni semua atas 40 tahun dah kan, kata alhamdulillah aku dah umur dah ada di masjid cantik-cantik, berdoa kepada Allah biar Tuhan bagi istiqamah dekat kita. Tapi masalah dia tuan-tuan ada depan saya umur 60 tapi berasa 40, tu masalah. Kan? Allahu Rabbi. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, itu golongan yang pertama. Maknanya apa tuan-tuan? Kalau kita, kat kita lah ni kita ambil iktibar lah. Umur dah lampau dah tapi nafsu tak boleh nak kawal apa semua ni, beringat. Takut apa? Takut nanti Allah Taala murka kepada kita. Nafsu tu ada tapi nak kena kawal sikit yang tu je. Nak kena kawal sikit. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ada juga kes-kes yang kita tak apa nak cerita. Saya pun tak apa nak cerita juga kes ni. Kan? Saya pun dengar daripada satu ustaz di Habang apa? Saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu ni. Satu orang ni, dia ni dah tak boleh dah, lumpuh dah tuan-tuan sekalian. Dia ni, abang ni lumpuh dah. Dia ni, apa nama pak cik ni. Anak dia pula duk kerja di luar. Jadi tinggal menantu dia duk jaga ayah ni. Bila menantu duk jaga ayah ni tuan-tuan sekalian, hak ayah hak lumpuh ni, ada satu hari tah dia main macam mana kena shot karan apa semua ni, dia sudah berani duk pi pegang menantu dia. Ni tak menantu ni duk pegang dia, duk angkat dia pi bilik ayam apa semua, duk basuh berak lah apa semua, dia main lagu mana dia tengok menantu satu macam apa semua, tangan dia pun dah mula, tangan tak lumpuh, kaki yang lumpuh, dia sudah pi pegang menantu dia. Bila pi pegang menantu pun berasa, awak pelik dengan orang tua ni. Nampak tak tuan-tuan tekanan menantu. Dia nak pergi cerita dekat anak kau ni. Sekali anak kau ni kata, apa yang hendak pergi cerita buruk tentang pak aku ni. Nampak, dia sudah jadi mati kutu. Dia nak buat macam mana tuan sekalian. Lepas tu dia buat perangai lagu tu lah. Bila dah lelaki dia nak keluar pergi kerja apa semua, duk abang atas lagi, saya nak balik rumah mak saya. Lepas tu lelaki pun dah jadi pelik. Pasal abang jadi pelik lagu ni. Dia kata betul-betul abang mana kata-kata lah kat saya. Ada ayah ni abang ni kata. Pasal apa? Ada hari tu 2-3 kali lah dia duduk. Saya duduk angkat-angkat dia lagu duduk pegang kita lah apa semua, duduk buat sopangan terbatuh lah apa ni. Tuan-tuan, hang kata kat bak aku kah? Nak jadi pasal. Nampak tak tuan sekalian? Oh, benda macam ni. Saya nak cerita pun tak, orang ni takut kena kat kita. Kan? Kalau jadi macam tu kita nak buat macam mana tuan sekalian? Kan? Kaki lumpuh tuan sekalian, tapi kaki hak tengah tak lumpuh. Anak abang yang tu ya. Dia mau juga benda-benda macam tu, tapi kederat tu tak ada, tapi kemahuan tu ada. Allah, yang ni yang paling kita takut. Sebab tu keluar di dada-dada akhbar apa semua tu. Kan, Tok Wan melakukan pelecehan kepada cucu lah apa bagai ni. Cucu duk jaga Tok Wan cuti sekolah, anak mai tinggi-tinggi. Tok Wan boleh kat Tok Wan lah. Ya Allah, wal ayazubillah tuan-tuan. Kita nak buat macam mana lah ustaz? Kita nak buat macam mana? Doa banyak-banyak. Tuan-tuan nak kaki masjid main apa semua ni dalam sujud yang terakhir doa bagi banyak. Ya Allah, peliharalah aku ya Allah. Allah Ta'ala boleh uji kita tuan sekalian. Tuhan boleh uji kita. Tuhan uji kita ni Allah. Takut yang tu, takut kita ni demai syaitan duk tutup tabir mata kita kalau ke mana ke duk nampak. Yang ni kita takut. Mengaji tuan-tuan sekalian.
Kita takut macam tu. Berdoa bagi banyak-banyak. Dalam semayang kita berdoa bagi Tuhan pelihara kita, Tuhan pelihara keluarga kita, apa semua bagi. Hak tu kalau cerita hak betul. Kalau mai cerita hak tak betul pula, ada juga jadi macam tu. Menantu ni saja tak apa nak suka kepada mentua apa semua ni, dia sudah duk pergi cucuk suami dia. Ni kalau dapat menantu tak elok ni. Dia pergi cucuk suami dia, kata ni abang tengok sikit ayah ni apa semua awak. Ayah merenyam apa semua, dah pelumpur buatlah cara lumpur. Nak bagi bergaduh di antara anak dan juga pak. Bergaduh tuan sekalian. Yang menantu dia tepuk tangan kat tengah. Oh, kacau dah, kacau. Wal ayazu billahi min zalik. Minta Allah Taala lindung kita lah, minta lindung daripada fitnah-fitnah yang macam ni. Pasal itu Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, Nabi dalam satu hadis, Nabi suruh kita minta kepada Allah Taala, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan aku, fa in kana, seandainya fa in kanatil hayah, seandainya kehidupan itu baik untuk aku. Maknanya kalau kita hidup ni boleh hidup bagus, boleh duk semayang, boleh duk jaga diri kita daripada duk buat benda-benda tak elok apa semua ni, minta Allah Taala hidupkan kita. Tak apa panjang umur, tak apa. Dan Nabi juga minta kepada Allah Ta'ala, wa tawaffani, ya Allah matikan aku ya Allah. Fa in kanatil wafah, andainya kematian itu khairal li, lebih baik untuk aku. Kalau aku hidup aku kira nak khabar, nak darah orang, nak khabar menantu ke apa ke, biar aku mati bang. Minta kepada Allah Ta'ala macam tu. Tak apa tuan sekalian. Nabi ajak kita macam tu. Boleh ke? Sekali saya nak baca doa tu, tuan nak amin tak? Taubat tak amin lah. Ustaz amin seorang-seorang dah tak? Kami ni nak bagi. Saja melawak. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sikit kita baca. Dan dia kata, dan yang keduanya, iaitulah imam yang dusta. Pula dah jadi tu imam dusta pula, kaki pemurung. Tu. Imam ni dah ada dua. Satu imam pemerintah. Yang kedua imam dalam solat. Pasal itu tuan-tuan, imam dalam solat apa semua ni nak kena jaga. Haibah tu dalam bahasa Arab kena jaga. Kita dah mula jadi tok imam, kita tak boleh duk jadi kutu ramu kok jalan, tak boleh dah. Kan duk jadi tok imam tuan-tuan sekalian, duk jadi karut kok jalan, duk jadi tukang, orang kata apa, tukang sorak ke apa, tak mau dah. Hang dah jadi tok imam, hang kena jaga diri hang bagi elok. Kan kita tak mau macam ni. Sebab dia nampak cari. Sebab apa tuan-tuan? Kita jadi imam, tiba-tiba makmum duk belakang, dia tak karut tok imam ni, tadi pun nampak pakai seluar pendek duk bersama tu, ni jadi imam aku pula dah. Imam seluar pendek dia panggil. Tak naya tuan sekalian. Kita jadi imam waktu maghrib, mana ada imam ni rupanya duk ligang rebau waktu maghrib. Tuan sekalian, tok imam rebau nama dia. Karutlah. Duk jadi imam duk tegur bini orang duk tak mau lah macam tu, dia jadi cacat lah tuan-tuan sekalian. Haibah dalam bahasa Arab kata haibah tu tak ada. Yang tu yang kita takut tu. Jadi kita kena tahu profession kita tu. Okey, dah bukan nak abang kata tak apa tok imam tak boleh buat itu, kami yang makmum ni kami boleh buat. Kacau pula lagu tu. Ni pun nak kena pesan kat tuan-tuan juga. Tok imam jangan nak mengorak tu. Kami tak apa, kami bukan tok imam. Sama dengan hang buat kapal api neraka juga, abang tu mudah. Okey. Dan yang ketiganya, yang mengekali minum arak dan tuak orang yang kaki minum arak. Kaki minum arak duk kekalkan minum arak. Cerita dulu punya cerita tertutup bang. Tak mau dah duk ada lah ni tuan sekalian. Tak mau dah minuman yang memabukkan apa semua, tak mau dah. Kalau duk kekal, dia akan masuk dalam 10 golongan yang dimurkakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga yang keempatnya, orang yang derhaka bagi ibu bapaknya, derhaka bagi ibu bapa. Jangan duk cakap tentu pasal dengan mak ayah kita tuan sekalian. Mak ayah ni bila peringkat umur makin lama makin berumur ni tuan-tuan sekalian, dia sensitif tu, dia macam budak-budak. Dia macam budak-budak balik. Dia nak satu benda tu, dia hak tu tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi kena layan lah sebab kita pun nanti akan menuju ke situ. Yang tu aja. Kata ayah, karun ni tengah malam duk suruh cari cendol pulut, nak cari tahu mana cendol pulut. Pak nak pukul 2 pagi. Abang kat ayah pagi esok lah cari ayah. Jangan duk bercakap dia, ayah tidur lah, esok lah pergi cari, nak cari tahu mana kedai mana buka dah, santan apa semua nak kena pergi ambil atas pokok nyok tu. Duk marah kau ni pula. Kau ni pun tarik muka tu, tak apalah, kata hang petang beli tak apalah, kau keluar pergi beli sendiri. Dia pun keluar lah tentang pukul 2 pagi. Buat balik jumpa kat dia cendol pulut. Yang kata Tok Wali ni. Ada tuan sekalian. Bila jadi Tok Wali gaduh lah tuan-tuan pergi cucung kaki dia kan. Karut malam-malam macam tu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita tahulah macam mana tuan-tuan. Hak ni insya-Allah saya akan rongkai dengan lebih mendalam sikit lagi pada
pertemuan kita yang akan datang, insya-Allah. Jadi tuan-tuan tanda dekat situ. Dan yang keempatnya, tanda dekat situ. Dan yang keempatnya, orang yang derhaka bagi ibu bapaknya. Insya-Allah kita akan ongkai sikit mengenai ibu bapa ni yang macam mana. Baik, kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, insya-Allah. Terima kasih di atas perhatian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.